Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna wa as-sa'ba idza syi'ta sahla. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat bertemu. Dekat luar ada mesyuarat dah. Jadi kita buat kat dalam ni lah. Tapi tuan-tuan suka duduk kat dalam ke kat luar? Luar. Dalam ada aircon. Oh betul lah, no. Betul. Sela lengoh. Tabat tu ada boleh bersandak. Ada kursi sandak lah sekarang ni. Baik. Jadi kita berhenti di mana ni? Ya, muka surat 37 yang kedua. Betul tak? Yang kedua. Kita masih lagi di bawah tajuk membicarakan soal marah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid darain, kata pengarang. Yang kedua, memeliharakan marah itu pada ketika bergerak-gerak dengan menahan akan barang yang di dalam hati. Maknanya dia marah ketika mana membuak-buak, cara dia kita kena tahan dalam hati. Dia tahan. La taghdab maksud dia tahan. Kita ada perasaan marah, kita ada perasaan sedih, benci, macam-macam ada dalam diri kita ni. Dengki kadang-kadang datang. Tapi tahan diri tu. Tahan tu lah sebab. Tahan diri tu. Jangan kita bertindak melulu. Begitu. Jadi tahan dalam hati. Kalau tuan-tuan tahan dalam hati, anggota pun okey. Kalau kita marah sangat dekat anak, rasa nak tibai dengan kayu, tahan diri. Kita cuba tahan diri. Bila kita tahan, kita tak jadilah tibai. Tapi bermula daripada dalam hati. Samalah kalau marah pada suami, kita rasa nak kata sesuatu pada suami. Rasa nak katalah bagi dia berasa sikit. Mulut kita nak kata ni, tapi kita tahan dalam. Dia kena tahan dalam tu. Tahan dalam baru yang ni tertahan. Tak tahan dalam ni, itu kita pun lepas. Sama juga suami, marah lagu mana pun isteri, tahan lidah. Janganlah cepat sangat. Aku talak hang, talak sekian. Cepat sangat. Dia yang mula cepat sangat tu pasal dia tak tahan dalam. Dia kena tahan dalam tu, disebut dalam ni. Tahan yang ada dalam hati dulu. Tu saya tanya ada satu pakcik tu, dia duduk di Semangui lah. Dia bini dia dua. Dia orang dia kaya. Tuan-tuan pun tahu tu bihun sup simpan tiga tu. Tahu bihun sup simpan tiga tu? Dulu ayah dia kan, ayah dia ni anak dia buat, ayah dia kahwin dua. Jadi saya tanya macam mana boleh kahwin dua. Dia kata dulu dia kerja di Kedah tu terkenal, dia kenal dengan seorang perempuan Thailand. Perempuan muda banyak pada dia lah. Jadi jatuh hati, dia pun kahwin lah. Jadi saya kata apa tip dia? Tip dia kata tiap kali bergaduh jangan layan perasaan. Itu je. Isteri kata apa, isteri marah ke apa, jangan layan perasaan. Sebab dia tahu perasaan ini daripada syaitan. Yang kita rasa marah ni kan, pada syaitan. Saya bagi contoh kat tuan-tuan ni. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, sahabat Nabi yang terkenal, manusia yang terbaik setelah Nabi dengan Rasul. Nak cerita konflik ni berlaku. Walaupun kita berlaku mana pun kita, ustaz ke, hatta para sahabat Nabi, konflik tu berlaku, hatta Nabi pun
Ada konflik dengan isteri sebab manusia ni tak sama. Saya ada pandangan saya, isteri saya ada pandangan dia. Ayah saya, arwah mak saya, adik-beradik saya, semua ada pandangan masing-masing. Jadi kalau kita tak pandai mengurus perasaan, kita memang bergaduh. Pasti kita berbeza-beza, tak sama. Lain dengan kawan lagi lah lain. Rambut sama hitam, hati tak sama kan, hati lain-lain. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang dijamin syurga. Sayyidina Abu Bakar ni hebat tak hebat? Kalau dia masuk syurga, semua penduduk syurga sambut dia. Yadkhul jannah rajulun fala yabqa ahlu dar wala ahlu ghurfah illa qalu marhaban marhaban ilaina. Nabi SAW sebut, nanti pada hari kiamat akan ada seorang lelaki yang masuk syurga, tidak ada penghuni rumah, penghuni bilik ke yang ada dalam syurga. Orang yang duduk dalam istana syurga ke, duduk dalam rumah ke, duduk dalam bilik ke, semua penduduk syurga bila lelaki ni masuk, semua pakat marhaban marhaban ilaina. Selamat datang. Satu orang lelaki dia masuk, semua pakat sambut, selamat datang. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bila dengar ni, Sayyidina Abu Bakar kata, ma tawa'ala hadzal rajul ya Rasulullah, alangkah beruntungnya lelaki ini pada hari tersebut. Kata Nabi SAW, ajal anta huwa ya Abu Bakar, orang tu engkau lah wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar masuk syurga, penghuni syurga semua teruja dengan dia. Hebat. Tapi dalam rumah tangga ada konflik, ada. Mana boleh tak ada konflik? Mesti. Saya bagi contoh, saya nak bakar konflik dengan isteri dia. Bendanya mudah aja, tapi ialah banyak benda dalam hidup kita kalau kita perasan bermula daripada kecil. Tapi kerana kita tak pandai settle, dia akan jadi besar. Benda remeh aja. Tapi disebabkan kita ikut sangat perasaan, tak ada yang nak mengalah, itu yang akan bertahun-tahun bergaduh. Benda remeh aja. Banyak, cuba perhati dalam konflik kita dengan suami ke, dengan adik-beradik, kadang-kadang bermula dengan benda yang kecil je. Sayyidina Abu Bakar ni, dia ada urusan dengan Nabi SAW, Jadi Sayyidina Abu Bakar pesan kepada isteri dia, ada tetamu datang rumah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar pesan kat isteri dia, nanti kalau tetamu mai, bagi mereka makan, sediakan mereka makan, beri makan. Aku ada urusan dengan Nabi SAW. Sebab Nabi panggil Sayyidina Abu Bakar untuk berurusan. Jadi dia pendek ceritanya, apabila tetamu tu datang, isteri Sayyidina Abu Bakar ni sediakan makanan. Nak tengok cerita, nak jadi bergaduh ni senang ya? Nak jadi konflik ni. Isteri Sayyidina Abu Bakar sediakan makanan untuk tetamu semua lah, sediakan makanan. Jadi bila hidang kepada tetamu tak mau makan. Nampak remehnya. Pasal apa tetamu tak mau makan? Seganlah Sayyidina Abu Bakar tak ada. Remeh je tu, mula tu. Kami tak mau lah makan, Sayyidina Abu Bakar tak ada. Tapi Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW berurusan dengan dia. Takkan dia nak tinggal Nabi SAW. Dia mesti utamakan Nabi SAW lebih daripada yang lain. Mesti Nabi dulu, tuan-tuan. Hatta antara ibu dan bapa, Nabi dulu. Nabi SAW diutamakan berbanding dengan yang lain. Jadi Sayyidina Abu Bakar buat urusan, sibuk dengan Nabi SAW, urusan negara. Jadi tetamu dia pun malas, macam terkilan lah, kami mai tapi Sayyidina Abu Bakar tak ada, macam tu lah kan. Kita biasalah kan, apa ni kita mai dia tak ada, hidang kat kita ya. Jadi tuan-tuan, benda ni sebenarnya termasuk dalam hasutan syaitan sebenarnya. Syaitan yang hasut. Apa tak payahlah makan, Sayyidina Abu Bakar tak ada. Nampak tak? Syaitan hasut. Benda tu remeh je kita nampak, bukan ada apa pun. Tapi benda ni mula nak jadi gaduh. Syaitan ni bukan nanti disuruh pergilah berzina, pergilah berjudi, pergilah minum arak, bukan. Syaitan dia akan hasut pada kita benda yang remeh-remeh yang boleh jadi bergaduh. Kita pun tak perasan. Itu kerja dia. Saya bagi contoh yang lain, tuan-tuan. Ada satu cerita yang masyhur sebelum saya pergi Sayyidina Abu Bakar. Iblis ni, pernah satu ketika Iblis ni, dia berjalan. Iblis yang menggoda Nabi Adam AS tu, dia berjalan. Kemudian dia tengok ada apa? Kaldai yang diikat. Iblis pergi goncang je tali kaldai tu.
Kaldai itu mengamuk, tendang anak apa? Tendang anak lelaki ni mati. Seorang lelaki ada anak, kaldai itu mengamuk, tendang, mati anak dia. Bila lelaki dia balik, tengok anak dia mati, kena tendang dengan kaldai, maka lelaki ni buat apa? Dia bunuh bini dia. Pasal bini dia tak jaga anak. Nampak tak? Dia bunuh bini dia. Anak dia mati, bini dia pun dia bunuh. Dia buat apa tuan-tuan? Iblis hanya goncang ikatan kaldai saja. Dengan ikatan kaldai tu, kaldai tu mengamuk, tendang anak dia mati, suami dia balik, tengok anak mati, suami dia bunuh isteri dia kerana isteri dia tak menjaga anak dia. Syaitan buat benda kecil je. Iblis buat benda kecil je. Jangan ingat iblis syaitan ni suruh kita buat kerja apa, suruh kita buat maksiat terus, tak. Dia akan buat suruh kita pada benda yang boleh menghancurkan kita, kita tak rasa pun. Macam tetamu tadi tu lah, Sayyidina Abu Bakar kan. Ialah ada bila sepatutnya bila dah Sayyidina Abu Bakar tak ada berurusan dengan Nabi SAW, makan je lah, betul tak? Makan je lah. Dia ada urusan negara, sibuk. Tapi syaitan bisik apa? Apa jangan duk makan. Apa Sayyidina Abu Bakar orang mai dia tak ada, macam tu lah. Jadi dia pun tak mau makan. Bila tak mau makan, Sayyidina Abu Bakar pun balik dah, lewat. Sayyidina Abu Bakar balik lewat malam. Sayyidina Abu Bakar balik lewat malam. Sayyidina Abu Bakar tengok tetamu tak makan lagi, maka Sayyidina Abu Bakar jadi marah pada isteri dia. Dia sangka isteri dia yang tak hidang kan. Betul tak? Isteri sangka macam tu, kenapa tak hidang kan? Suami sangka, nampak dia jadi salah sangka. Mula pada syaitan bisik tu. Sayyidina Abu Bakar kata, apa? Asyaitumuhum. Dah hidang makan malam ke belum? Dekat tetamu ni. Kata isteri dia, ya sudah, tapi dia pun tak mau makan. Aku dah hidang tapi dia pun tak mau makan. Sayyidina Abu Bakar jadi marah lah. Pasal apa? Ialah dia penat balik, buat urusan dengan Nabi SAW, urusan negara, balik pula dah malam. Jadi dah suruh hidang makan apa semua, tak mau makan pula dah. Sayyidina Abu Bakar jadi marah. Maka Sayyidina Umar kata, wallahi la akul, demi Allah aku tak mau makan malam ni. Sayyidina Abu Bakar sedih, dia bersumpah dia tak mau makan untuk malam tu lah. Maka bila dengar Sayyidina Abu Bakar kata tak mau makan, isteri dia pun tak mau kalah juga. Isteri dia, wallahi la akul, bini dia pun tak mau kalah. Aku pun bersumpah dengan Allah, aku pun tak mau makan. Tengok, semua pakat merah. Benda yang remeh kan. Kemudian tetamu ni pula dengar, dia pun pakat sumpah. Tetamu pun pakat sumpah ramai-ramai tu, wallahi la nakul, demi Allah kami pun tak mau makan. Semua tak mau mengalah. Biasa bila bergaduh adik-beradik, bergaduh laki bini, susahlah nak mengalah. Jadi tuan-tuan, maka Sayyidina Abu Bakar kata apa? Hadza minasyaitan. Ini syaitan menyerja ni. Yang duduk bergaduh ni syaitan menyerja lah. Kalau tak pandai kita tackle benda ni, adik-beradik tu mungkin 10 tahun pun tak mau main rumah kita. Betul tak? Silap dengan isteri pun boleh bercerai. Betul tak tuan-tuan? Sikit punya cerita, hidup kita banyak konflik bermula daripada situ. Perasan tak? Semua daripada situ. Daripada sekecil-kecil benda yang mengguris hati kita lah. Tak pandai tuan-tuan nak tackle dia, tak pandai tuan-tuan urus dia, tak pandai tuan-tuan urus perasaan, dia akan pergi jadi teruk. Nah, dia akan jadi sangat rumit. Baik tuan-tuan. Kemudian jadi tahan dalam. Mula tahan dalam dulu. Tengah marah, tahan dulu. Boleh tahan ni, tuan-tuan boleh tahan tangan, lidah dan sebagainya. Kemudian, dan menolong atas menahannya itu oleh pengetahuan dan pekerjaan. Adapun pengetahuan, maka bahawasanya mengetahui ia akan bahawasanya tidak ada sebab bagi marahnya, melainkan bahawasanya ingkar ia pada berlaku sesuatu atas kehendaki Allah Ta'ala, tiada atas kehendak dirinya. Makna dia apa? Dia kena tahulah semua benda yang berlaku ini ketentuan Allah. Begitu. Jangan mengingkari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini disebut ni, mengetahui punca dia apa? Bahawasanya tiada ada sebab bagi marahnya. Punca marah pasal apa? Sebab dia ingkar. Ingkar ni maksud dia tak terima. Ingkar ni dia tak terima pada yang berlaku suatu atas kehendak Allah, tiada atas kehendak dirinya. Semua berlaku atas kehendak Allah, bukan atas kehendak diri dia. Macam cerita Sayyidina Abu Bakar tadi tu
Kalau kita tahu benda yang berlaku ni atas kehendak Allah, semua atas kehendak Allah berlaku, kita akan redha tuan-tuan. Kita tak cepat marah. Semua yang berlaku atas keizinan Allah Azza wa Jalla. Syaitan tuan-tuan memang dia hasut kita. Syaitan hasut kita. Dan manusia tuan-tuan diberi pilih oleh Allah, sama ada nak ikut syaitan ataupun tak ikut. Tapi keseluruhan yang berlaku tuan-tuan semua dengan izin Allah. Bagi contoh tuan-tuan, mudah. Firaun tuan-tuan jahat. Firaun dia ada pilihan, dia boleh jadi jahat dan boleh jadi baik. Tapi kalau Allah tak izinkan Firaun tu hidup, Firaun pun tak hidup. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan Firaun itu bangun, Firaun pun tak boleh bangun. Tapi Allah Ta'ala jadikan manusia ini ada pilihan dan kemampuan. Dan Allah laksanakan seperti mana dipilih. Dipilih buruk, jadilah buruk. Dipilih jahat, jadilah jahat. Tapi kita sebagai hamba Allah, bila benda tu dah berlaku, kena ingat ini takdir Allah. Nah, takdir Allah. Jangan kita bertindak lebih. Contoh mudah tuan-tuan. Contoh mudah lah. Anak kita, macam mana contoh senang tuan-tuan. Tuan-tuan beli TV baru, anak main bola, tendang kena TV pecah. Tuan-tuan marah anak? Mestilah marah. Tapi tuan-tuan kena ingat, berlaku ni juga dalam kehendak ketentuan Allah. Boleh lah kita marah anak pasal apa? Hampir main bola pasal apa depan ni? Boleh je marah anak. Tapi bila kita ingat termasuk dalam ketentuan Allah, kita tak bersikap melampau. Betul tak? Macam sebahagian orang Arab, kadang-kadang bila jadi apa-apa dah tampak muka, koyak-koyak baju, dia melampau. Tuan-tuan boleh je marah anak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh je cubit rotan selagi mana tak melampau lah. Tapi janganlah sampai mengamuk, hempuk TV tu atas anak. Itu dah melampau lah. Maksud dia apa yang berlaku, kena ingat kita boleh salah anak kita pasal dia punya PL, perbuatan dia, pilihan dia. Tapi kita kena ingat semua yang berlaku atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Semua yang berlaku dalam ruang lingkup takdir Allah Azza wa Jalla. Baik, dia begini tuan-tuan, antara takdir ni, dia rumit juga nak sebut takdir ni. Tapi takdir ni benda yang kita nak buat akan datang. Allah Ta'ala dah tahu kita buat yang mana, dan Allah tentukan. Saya bagi contoh kat tuan-tuan. Balik ni, contohnya balik ni lah. Tuan-tuan cadang nak pergi Bagan-Sai ataupun balik rumah, contohnya lah. Tuan-tuan masih lagi tak tahu nak pergi mana, Bagan-Sai ke nak balik rumah, nak pergi Bagan-Sai ke balik rumah. Tapi dalam takdir Allah, Allah Ta'ala tahu tak tuan-tuan akan pergi mana? Allah Ta'ala tahu? Dan Allah Ta'ala tentukan seperti mana yang Allah Ta'ala tahu. Faham maksud saya no? Apa saja tuan-tuan nak buat, semua dalam ilmu Allah. Dan Allah takdirkan seperti mana yang Allah Ta'ala tahu. Itu takdir. Tapi kita dipertanggungjawabkan di atas pilihan kita. Macam esok lah, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan tak tahu kan? Allah Ta'ala tahu. Dan Allah Ta'ala takdirkan seperti mana yang Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Tapi kita salah pasal apa? Apabila kita buat di atas pilihan kita. Tuan-tuan pun tak tahu nak pilih mana. Allah Ta'ala tahu tuan-tuan akan pilih yang mana. Pendek kata, manusia dipertanggungjawabkan di atas pilihan dia, di atas pengetahuan dia, atas tindakan dia. Tapi semua yang berlaku juga dalam takdir Allah. Kerana Allah yang menentukan dengan ilmu Allah. Sebab tu semua benda tuan-tuan kena tengok dua sudut. Sudut yang pertama, orang tu buat. Sudut yang kedua, benda ini termasuk dalam ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kena tengok dua. Dia macam ni. Satu lagi, contoh yang lain, macam Nabi Adam AS makan buah khuldi kan? Makan buah khuldi tu. Dan Nabi Adam diturun ke dunia. Dan Nabi Adam minta ampun pada Allah. Sebab Nabi Adam dah melanggar perintah Allah. Allah Ta'ala kata jangan dekat pokok khuldi. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat pokok ni. Fatakuna minadh zalimin. Engkau dengan isteri kau akan menjadi orang yang zalim. Tapi Nabi Adam pergi dekat. Dan Nabi Adam terpegun. Iblis pula tipu. Kalau makan ni jadi malaikat dan tak matilah. Iblis tipu. Maka Nabi Adam pun makan, Hawa pun makan. Jadi Nabi Adam ni sebenarnya bukan sengaja, dia terlupa. Dia terlupa sebenarnya. Kita dah bincang dalam kuliah akidah. Nabi Adam ni terlupa. Walam najid lahu azma. Dia tak sengaja, dia terlupa yang Allah arah jangan dekat dan jangan makan. Nabi Adam boleh turun ke dunia, Nabi Adam minta ampun pada Allah. Kerana lupanya Nabi Adam tu. Makan buah khuldi, Allah Ta'ala tak bagi makan, tak bagi dekat.
Nabi Adam minta apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kerana apa? Kerana Nabi Adam mengakui kesilapan diri dia. Kemudian tuan-tuan, Nabi Musa ni pernah bertemu dengan Nabi Adam. Lepas meninggal lah, Nabi Musa meninggal, Nabi Adam meninggal, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Musa kata kat Nabi Adam, wahai Adam, kalau hang tak makan buah khuldi, kita semua tak duduk kat syurga. Kita semua akan duduk di syurga, tak turun kat dunia. Betul tak tuan-tuan? Nabi Musa macam menyalahkan Nabi Adam. Wahai Adam, kalau tak pasal hang makan buah khuldi, kita semua akan duduk di syurga, takkan diturunkan ke bumi. Kata Nabi Adam AS, semua yang berlaku dalam ketentuan Allah. Tuan-tuan nampak ni? Termasuk dalam ketentuan Allah. Tapi Nabi Adam juga dia melakukan dengan pilihan dia. Pilihan kita tuan-tuan, Allah mengetahui pilihan kita. Boleh jadi tuan-tuan, satu benda kena tengok dua sekali. Boleh tak? Tengok pada hakikat dan tengok pada sebab. Baik tuan-tuan, kemudian mana ni? Kemudian tiada sebab melainkan marahnya bahawa ingkar pada buat, dan ini sehabis-habis jahil, dan lagi mengetahui ia bahawasanya marah Allah Ta'ala lebih besar daripada marahnya. Dia rasa marah, Allah lagi marah. Cumanya tuan-tuan jadi isu lah, adakah sama marah Allah dengan marah kita? Ini perbahasan akidah. Tuan-tuan marah, Allah marah, sama lah. Tuan-tuan ada, Allah ada, sama tak tuan-tuan? Sebutan sama. Tuan-tuan melihat, Allah melihat, sama ke? Tuan-tuan mendengar, Allah mendengar, sama ke? Sedangkan dalam Quran kata laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Taala tak sama dengan apa-apa. Allah Taala Maha mendengar lagi mana Maha melihat. Tuan-tuan, sama daripada sebutan, tak sama dari segi hakikat. Kita ada, tapi kita ada permulaan dan ada perakhiran. Adanya Allah tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Tuan-tuan melihat kita ni terbatas. Ni belah ada dinding, kita tak nampak arah belakang apa. Kalau jauh kita tak nampak arah, mata kita terbatas. Dalam gelap tak nampak. Malah mata kita dengan kucing, dengan anjing, kucing lebih kuat pandangan dia. Dalam gelap pun dia nampak kucing, harimau. Nampak dalam gelap pun nampak, kita dalam gelap tak nampak. Jadi tuan-tuan, mata kita melihat, Allah Ta'ala punya melihatan tidak terbatas, mutlak. Tuan-tuan mendengar, Allah mendengar. Mendengarnya Allah azaliyun abadiyun, tidak ada permulaan dan kekal. Dan mendengarnya Allah selama-lamanya tuan-tuan, dan mutlak, tidak dihalang oleh apa-apa. Sama di sini tuan-tuan, marah macam tu juga. Kita marah, Allah marah. Tapi marahnya Allah seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungan Allah. Bukan macam kita tuan-tuan. Kita marah, kita rasa dalam hati ni kan, dalam hati ni lah. Hati ni marah, rasa panas, itu marah kita. Marahnya Allah seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungannya. Baik tuan-tuan, kemudian dan limpah kurnia Allah Ta'ala lebih besar kali dan limpah kurnia gitu. Kurnia Allah Ta'ala lebih besar berapa kali menderhaka ia akan Tuhannya, maka tiada marah Allah Ta'ala akan dia. Kurnia gitu, kurnia tapi sini karya saya punya ni. Dan limpah kurnia Allah Ta'ala lebih besar berapa kali menderhaka ia akan Tuhannya, maka tiada marah Allah Ta'ala akan dia. Mana dia apa? Kita hamba Allah ni berapa kali kita derhaka pada Allah. Kita buat dosa banyak kan. Kalau kita marah anak kita buat salah dengan kita marah suami buat salah pada kita marah isteri kita buat salah, marah apa? Kawan buat salah, marah orang buat salah. Kita ada buat salah dengan Allah. Kita buat dosa dengan Allah. Ni sebut ni, kita punya banyak buat dosa dengan Allah, limpah kurnia Allah banyak. Tak ada Allah Ta'ala turunkan azab terus, padahal kita punya banyak buat dosa dengan Allah. Saya mungkin pernah sebut kat tuan-tuan cerita Sayyidatuna Aisyah tu kan, yang kena fitnah oleh orang munafik dengan beberapa orang sahabat yang terperdaya. Dia berkata Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Antara yang fitnah dia Hamnah binti Jahshin, Zaid bin Sabit, kemudian Mistah bin Utsathah.
Hasan bin Sabit, Mistah bin Usasah dengan Hamnah binti Jahshin. Depa ni duduk sebar. Kata apa? Aisyah berzina. Cerita pendeknya tuan-tuan, bila turun ayat Quran yang membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Bakar ni kecil hatilah dengan Mistah bin Usasah tu. Sebab Mistah ni Sayyidina Abu Bakar yang tanggung dia. Makan, minum, pakaian Sayyidina Abu Bakar yang tanggung bagi dia makan waktu duduk di Madinah tu. Dia orang miskin. Tak sangka Sayyidina Abu Bakar dah buat baik kat dia, bertahun dah buat baik dengan dia, bagi makan, minum, pakaian apa semua ni, tempat tinggal. Tak sangka dia ni boleh fitnah Sayyidina Abu Bakar. Kan ada orang lagu tu kan. Ada je orang yang kita buat baik dengan dia, dia buat jahat dengan kita, ada je. Ya, kawan saya seorang, dia bela anak yatim. Daripada kecil kesian, keluarga susah. Bila anak yatim tu besar, anak yatim tu curi semua emas dia, emas. Kawan saya ni dia berniaga emas apa, jongkong tu. Ada emas jongkong. Dulu emas tak mahal macam sekarang lah, ni emas mahal kan. Dalam tahun ni cerita tahun 2011 ke 2010 macam tu lah. Dia, kawan saya ada jongkong emas kecil-kecil tu. Dia ada banyak, penuh lah kereta dia. Sebab dia berniaga jongkong emas. Dia cikgu dan dia berniaga jongkong emas kecil-kecil tu. Satu jongkong tu beratus dia, yang beribu pun ada. Banyak lah kereta dia. Anak yatim yang dia bela daripada kecil ni, pasal susah, kesian, anak yatim ni curi semua. Masa tu anak yatim ni umur 16 tahun, tingkatan 4. Anak yatim, dia buahlah kereta. Anak yatim tu buka cermin tu, dia apa, kan cermin kereta tu, dia toreh kot cermin depan tu, dia boleh toreh tu kan. Dia toreh, dia tak bagi pecah pun, dia toreh, dia tolak cermin depan ataupun belakang, dia buka, dia toreh kot tepi-tepi tu, dia tolak Kemudian dia curi emas tu, dia tutup balik. Cermin kereta kan boleh pasang tutup cermin kereta, tapi lambat sikit lah. Dia tak mau bagi bapak dia tahu, bapak angkat dia lah. Dia tutup balik. Lepas tu dia pelari 70,000 tu, dia lari rumah terus, tak balik dah rumah. Padahal bela daripada kecil tu. Dia berlari 70,000. Dia nampak kawan saya, dia buat tak nampak lah. Padahal bela daripada kecil, anak yatim. Dia curi 70,000 tapi bukti tak ada. Susah nak dakwa. Tapi tahulah dia, orang bagi tahu dia lah curi tu. Jadi dia buat pelari 70,000. Dia beli kereta Myvi baru, cash. Budak tu beli kereta Myvi baru, cash. Nampak kawan saya, buat tak nampak. Agak-agak apa perasaan kalau tuan-tuan lah? Rasa macam mana? Rasa nak katuk lempak dalam sungai kalau ikut hati marah tu. Bela pada kecil, berapa banyak duit habis. Saya ingat dia cerita kat saya tu, dia memang sedih lah. 70,000 sikit ke besar? 70,000 ni, oh besar lah 70,000 ni, bukan sikit, besar sungguh. 70,000 ni cerita 2010, 2011. 70,000 dicuri semua. Tapi dia, masa saya jumpa dia tu, dia baru nak naik balik lah. Budak tu dah curi, beli kereta, nampak dia buat tak nampak. Kita akan rasa hati ni marah. Allah saja yang tahu marah macam mana. Marah tak tahu kata. Sayyidina Abu Bakar ni, dia yang bela Mistah tu waktu susah. Tak sangka boleh fitnah anak dia, Sayyidina Aisyah, boleh fitnah lagi isteri Nabi kan, Aisyah radhiyallahu anha. Tapi bila Sayyidina Abu Bakar marah, Sayyidina Abu Bakar kata, wallahi demi Allah, aku tak bagi dia makan apa, makan ke belanja aku tak bagi dia. Macam ni punya perangai kan, aku tak bagi dia belanja kat dia. Turun ayat Quran, falyafu wal yasfahu, maaflah dan lapangkanlah dada. Tentang kalau marah kat suami teruk sangat, marah dekat adik-beradik teruk sangat, marah kat jiran, marah kat siapa-siapa, pesan kat hati, falyafu wal yasfahu. Falyafu apa? Maaflah. Allah terus Sayyidina Abu Bakar maafkanlah, falyafu, maafkanlah. Padahal baru fitnah ni. Kita kalau orang fitnah kita, ya tuan-tuan, Allah lama tuan-tuan. Tak? Kalau orang fitnah kita apa? Fitnah apa-apa lah tuan-tuan, yang buruk-buruk tuan-tuan, kita lama tuan-tuan marah kita tu. Tapi baru yang marah, Allah Ta'ala maafkanlah. Wal yasfahu, lapangkanlah dada. Ala tuhibbunallah, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Bukankah kita nak Allah maafkan kita? Macam ni, kita buat dosa punya banyak dengan Allah, kita harap Allah ampunkan kita. Tuan-tuan nak Allah ampunkan tuan-tuan belajar maafkan orang. Itu cara dia. Siapa yang tak reti maafkan orang, macam mana tuan-tuan? Allah suruh Sayyidina Abu Bakar maafkan Mistah. Kadang kata Allah, bukankah kamu suka Allah ampunkan kamu? Kita suka Allah ampunkan kita, belajar maafkan orang lain. Kemudian tuan-tuan,
Dan hendaklah engkau ingat akan bahawasanya engkau lebih wajib mengikuti perintah Tuhan daripada yang engkau marahi itu mengikut perintah engkau. Nampak? Ingat, jangan ikut marah kita, tapi ikut perintah Allah. Allah Ta'ala suruh tahan marah. Man kadama ghayran, siapa yang menahan marahnya, wa huwa qadirun ala an yunfidahu, sedangkan dia mampu buat. Kalau tak mampu lainlah. Kita marah dekat bini Perdana Menteri contohnya lah, kita pun tak berani pergi marah dia, betul tak? Bini pegawai polis ke, datin ke, datin mana-mana lah, kita marah dengan datin tu, datuk tu, kita marah. Tapi nak pergi marah dia, kita pun tak berani. Dia bodyguard. Yang ni tak kira tuan-tuan. Ni ataupun kita marah kat orang tapi duduk di kawasan orang ramai, kita nak marah, malu pula orang tengok. Nah, dalam hadis ni, orang yang marah dan mampu laksanakan. Marah kat siapa-siapa lah tuan-tuan, dan kita mampu laksanakan, kita berani buat, kita berani katuk dia, kita berani maki dia, kita berani buat, kita tak rasa malu. Malah marah kat adik ke adik-beradik ke, kita boleh maki hamun dia. Marah kat siapa-siapa lah. Siapa yang marah, dia siapa yang tahan marah sedangkan dia mampu laksanakan marah dia, da'allahu ala ru'usil khalaiq, Allah Ta'ala akan panggilnya di hadapan khalayak ramai. Nanti dalam syurga nanti, orang yang mampu tahan marah Allah Ta'ala panggil, dan Allah Ta'ala suruh pilih bidadari yang dia nak. Tapi ni untuk orang lelaki lah tu. Perempuan macam mana? Orang perempuan bidadara tak ada lah. Orang perempuan bidadara hanya untuk siapa? Ada saya sebutkan, perempuan bidadara untuk siapa? Yang belum kahwin ataupun yang dah kahwin, suami dia masuk neraka, dia masuk syurga kan? Ada kan? Ada yang ramai orang perempuan, bini cukup bagus, semayang mengaji, laki semayang apa pun tak ada. Ada ya tuan-tuan, kita jumpa kan. Suami masuk neraka, dia masuk syurga, dia akan dapat bidadara seorang saja. Ataupun dia dah kahwin, bercerai, betul tak? Bercerai, jadi menjanda dia meninggal juga, dia dapat bidadara seorang saja. Dan saya sebut kat tuan-tuan dah, kat tuan-tuan pun kalau boleh nak 2, 3, 4. Satu ya. Satu. Tapi cuba tanya haji, kalau boleh nak apa? Baik tuan-tuan, kemudian haji tak beranilah jawab, isteri ada kat sini. Kemudian tuan-tuan, jadi ingat, tahan marah ni Allah Ta'ala suruh. Yang nak marah tu kita. Yang nak marah, maki hamu, buat macam-macam, itu kita. Yang suruh tahan marah tu Allah. Adakah kita lebih besar daripada perintah Allah? Itu dia nak bagi tahu. Adakah kita nak marah ni, nak maki hamu, nak pikator, nak buat apa-apa lah, adakah kita itu lebih besar daripada perintah Allah? Adakah perintah nafsu marah kita ni lebih besar daripada perintah Allah? Tahu, bila kita marah kena ingat, marah ni pada syaitan, marah ni daripada diri kita, nafsu kita. Sedangkan suruh tahan marah ni Allah. Kita taat pada Allah, jangan taat pada marah tu, jangan taat pada perasaan tu. Ada pepatah Melayu sebut kan, ikut nafsu, macam mana kata orang Melayu? Memang betul lah, ikut nafsu lesu, ikut hati mati, ikut rasa binasa. Memang betul. Jangan tuan-tuan ikut rasa. Aku rasa nak katuk dia, rasa. Aku rasa nak kutuk dia, aku nak rasa. Jangan ikut rasa. Kalau ikutkan hati aku, mau aku penyek-penyekkan dia, jangan ikut hati. Nampak tak? Jangan ikut apa lagi? Nafsu. Betul tak? Jangan ikut nafsu lesu kita. Ingat betul lah patah tu. Bila marah ingat, jangan ikut 3 benda tu. Habis tu ikut apa? Ikut perintah Allah. Boleh tak? Perintah Allah lebih besar pada hati, nafsu dan rasa kita. Ada pun pekerjaan bahawa berkata ia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kerana marah itu daripada syaitan. Ini betul. Nabi suruh sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tuan-tuan pergi di Arab, di Mesir lah selalunya, kalau tuan-tuan tengok bergaduh, orang Mesir ni kasar tuan-tuan, kasar sikit lah, Arab yang agak kasar. Jadi mereka ni kalau bergaduh teruk lah tuan-tuan, tumbuk. Kadang-kadang laki bini bergaduh teruk, mereka ni gaduh, mereka kasar Arab ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi buat bersalin kan, mama-mama Arab tu waktu nak bersalin, dia maki apa? Dia maki laki dia. Kan dia sakit nak beranak kan, dia maki.
Tak guna punya jantan dah, aku punya lelaki. Dia maki lelaki dia. Tuan-tuan tanya orang yang kerja di hospital. Orang Melayu ni kalau nak kata dengan orang Arab ni, elok banyak tuan. Arab ni kalau masa dia nak bersalin tu dia maki sungguh lelaki dia. Pasal hang lah aku sakit nak bersalin ni. Dia marah lelaki dia. Tanyalah doktor-doktor yang kerja sana, pening kepala tuan-tuan. Duk maki tu lelaki dia. Lagi satu, Ustaz Tohiri pun sebut benda yang sama. Ustaz Tohiri, dia tengok di Maghribi dengan Malaysia, kata Malaysia bagus lagi. Arab ni kalau marah, mulut dia agak. Kalau dia marah ke anak dia, wahai anak syaitan dia bagi. Anak syaitan, lah syaitan betul tak kan? Tapi macam tu dia panggil. Anak syaitan, ibnu syaitan. Kadang-kadang panggil ibnu himar. Ini panggil suka panggil wahai anak kaldai. Dia kalau marah, wahai anak kaldai. Saya dengar, memang doa bukan-bukan. Wahai anak kaldai. Kita dengar anak kaldai, lah kaldai. Tapi itu cara dia marah. Ibnul Hamir, wahai kaldai, anak kaldai. Wahai kaldai, anak kaldai. Dia memang Arab gitu. Dia marah, dia sebut benda yang agak teruk lah. Dia kalau di Arab, bila marah, di Mesir lah kalau bergaduh, dia pun akan kata sallu ala nabi, berselawatlah kepada Nabi. Jadi dia pun minta maaf. Bila bergaduh sallu ala nabi, dia pun berdamai. Tapi kalau bergaduh teruk tak jadi. Kalau bergaduh teruk, ada kawan saya beritahu, suami dia bergaduh dengan isteri dia, bergaduh punya teruk, balik punya teruk, depa pun sallu ala nabi. Yang solu pun kena sekali. Jangan ingat sallu ala nabi ni sikit-sikit boleh lah. Tapi kalau dah teruk, solu pun kena. Sallu ala nabi tu maksud dia selawatlah pada nabi. Sallu ala nabi maksud dia Allahumma salli ala Muhammad, selawatlah pada nabi. Itu makna sallu ala nabi. Tapi ala kulli hal, sebutan tu bukan sebutan sunnah nabi. Walaupun di Mesir terkenal dengan sallu ala nabi, bergaduh marah sallu ala nabi. Bergaduh sikit sallu ala nabi. Bagus seorang selawat ni. Seorang selawat bagus. Tapi bukan sunnah di tempat dia. Selawat tu bagus, tapi tak kena tempat. Nak sebut macam mana? Tuan-tuan nak masuk tandas, baca doa makan, okey tak? Tak okey. Nampak tak? Doa makan tu bagus, tapi tempat tu bukan tempat dia. Tuan-tuan nak makan, bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma ahya wa amut bagus. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati, tapi bukan depan makanan. Bukan tempat dia. Bagus, tapi bila bukan kena tempat dia, dia tak jadi. Dia jadi pelik lah. Jadi pelik tuan-tuan. Saya bagi satu contoh doa. Doa ni bagus, tapi jangan baca lepas sembahyang. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Doa bagus. Ya Allah, jauhilah kami daripada syaitan. Bagus tak? Bagus. Jauhilah rezeki yang kau berikan kepada kami. Kau jauhilah rezeki yang kau kurniakan kepada kami daripada syaitan. Doa bagus. Tapi kalau baca lepas sembahyang elok tak elok? Orang geleng kepala lah tuan-tuan. Kalau orang tak tahu, orang tak tahu tak apa. Kalau orang tahu, kacau tu imam kita ni. Kacau tu imam. Tuan tahu doa apa ke tak tahu? Tak tahu. Ada yang tahu. Yang lain tahu? Tahu. Ada yang tak tahu. Sudah. Jangan baca lepas sembahyang lah tuan-tuan. Baca lepas sembahyang, orang geleng kepala lah tuan-tuan. Doa tu bagus, tapi jangan baca pada tempat dia. Baca di tempat dia. Ada yang tahu, tanya pada yang tahu lah. Doa suami isteri lah. Doa suami isteri. Siapa yang baca doa tu, kalau ditakdirkan dapat anak, maka anak dia tu Allah Ta'ala jauhi daripada gangguan syaitan. Boleh dah? Jadi makna dia bagus. Bukan kita doa lepas keluar rumah, bagus, tapi jangan baca lepas sembahyang. Betul tak? Bukan tempat dia. Jadi Nabi ajak doa ni sesuai dengan tempat dia. Bukan kita main baca je tuan-tuan. Sama selawat. Selawat ni bagus, terutama hari Jumaat. Hari Jumaat banyakkan selawat. Ni hari-hari berselawat tuan-tuan. Tuan-tuan masak, tuan-tuan berselawat, tuan-tuan berjalan, tuan-tuan berselawat, tuan-tuan duduk rumah berselawat, tuan-tuan buat apa-apa sajalah. Duduk ke apa ke, tuan-tuan berselawat. Ini hari-hari berselawat. Banyak kan? Terutama ni hari bila masuk Jumaat pada malam tadi lah. Mula-mula kita baca surah Al-Kahf kan, surah Kahfi kita kata, surah Al-Kahf.
Baca surah tu, lepas tu selain pada tu selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, banyak kan. Ini hari selawat. Boleh lah. Jadi tuan-tuan, tapi masa marah bukan selawat. Itu bukan tempat dia. Masa marah apa? Ni. Adapun pekerjaan bahawa berkata ia a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kerana marah itu daripada syaitan. Ini betul. Ini sunnah Nabi. Boleh nak? Ini sunnah Nabi. Jadi yang diamalkan di Mesir tu memang bukan daripada sunnah. Walaupun dia buat tu, yang orang yang pergi Mesir, Syekh Al-Azhar pesan, jangan tiru semua benda yang dia tengok Arab buat. Banyak yang mengarut dia buat. Jangan tiru semua. Kalau tetapi di Mesir, orang pergi Mesir tahu, orang Mesir ni kalau kaya, mereka akan makan tak habis. Tak tahu tuan-tuan, padahal banyak susah. Orang Mesir banyak susah, tapi kalau makan habis aib tuan-tuan. Ini bagi saya budaya yang sangat memalukan lah. Padahal Mesir tu punya banyak susah. Kencing ni kat dinding, betul tak? Kencing kat dinding. Likulli jidar hammam, daripada istilah. Setiap dinding itu adalah tandas. Pergi Mesir jangan pergi sana kat tandas. Orang kencing. Hatta mama-mama Arab, orang perempuan Arab ni, dia pun berniaga kat pasar. Kalau nak kencing je kat pasar tu, kencing tu Ada kawan saya pergi pasar tu, ayat kencing mama Arab tu meleleh lalu kat kaki dia. Ini ayat kencing kat situ. Dia pun kalau nak kencing tu, kotor Arab ni. Terutama saya sebut ni Mesir lah. Tapi kalau tuan pergi Qatar bersih lah. Qatar Malaysia pun kalah tuan-tuan. Qatar, Dubai, bersih. Emirat Arab Bersatu, UAE kan, ini bersih sungguh. Bersih, mewah, memang nak banding dengan Mesir tu langit bumi lah tuan-tuan. Dengan kita pun jauh lah. Dia bersih, sangat bersih. Baik. Jadi tuan-tuan, yang budaya Arab tu jangan ikut semua. Itu yang Syekh Azhar pesan. Orang Mesir ni kalau yang kaya sikit lah, tak perlu kaya sangat pun, berada sikit lah. Kalau dia pergi restoran mahal-mahal, dia pemakan memang banyak buang. Memang banyak buang. Memang itu budaya dia. Kadang-kadang yang tak sentuh lagi pun dia buang. Pasal apa? Dia akan order banyak, dan dia makan, dia buang. Pasal bagi dia siapa order makan habis, aib, malu. Macam kebulung kadang-kadang. Kebulung, pelahap. Macam tu dia bagi dia. Jadi dia akan order makan banyak, dan dia akan makan tak habis. Pasal apa? Tak habis makan ni tanda kaya, tanda hebat, tanda mewah. Itulah budaya Mesir lah. Pergi je kedai-kedai Arab yang hebat sikit, bersepah dia buang. Padahal mahal juga. Kedai-kedai Arab yang mahal-mahal, kedai tepi jalan Mesir murah, tapi kalau kedai mewah tu mahal. Berbuang banyak, sepah buang. Pasal apa? Memang kena buang. Ini budaya itu yang kita tengok kenapa Mesir pun tak senang sangat. Dia pun membazir kan. Bila membazir, macam mana Allah nak bentangkan kesenangan, kemewahan, kekayaan? Kita bazir dengan nikmat yang ada. Kemudian jadi baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab ada hadis Nabi Nabi tengok ada dua orang sahabat yang bertengkar, dua lelaki bertengkar punya teruk. Yang seorang tu dah naik urat dah. Urat tengkuk ni naik urat tengkuk pasal jergah. Angkat suara. Nabi SAW tengok, Nabi kata, aku tahu satu perkataan, kalau dia sebut hilang marah dia. Sebut ni lah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah. Kita tengah marah sangat ni. Bini kata, abang, auzubillahi minasyaitonirrajim. Tuan-tuan berkata auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi marah lagi. Macam mana? Ataupun tuan-tuan ke, marah sangat. Suami kita, yang auzubillahi minasyaitonirrajim. Apa auzubillah? Ataupun tuan-tuan dah baca dah auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi dia marah juga. Baca dah auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi marah juga. Makna dia kita ni diri memang tak elok lah. Marah tu bukan pada syaitan, pada diri sendiri, nafsu. Itu beza. Saya pernah sebutkan, bila bulan puasa, syaitan pergi mana? Syaitan kena tambat. Betul tak? Syaitan kena tambat. Wasuffilatis syayatin. Syaitan diikat, ditambat. Tak ada orang hasut tuan-tuan lah. Tak ada syaitan nak hasut pi jangan puasa, hasut jangan semayang, hasut pi minum arak, hasut buat dosa lah, hasut apa-apa dosa. Syaitan tak hasut dah.
Tapi bulan puasa ada tak orang yang buat dosa? Ada. Syaitan dah kena tambat. Yang dia buat dosa tu diri dia yang kotor, nafsu dia yang kotor. Nafsu tu dirilah. Kesan daripada hasutan syaitan kan, 11 bulan dia terbawa di bulan Ramadan. Jadi ingat, siapa yang jahat di bulan Ramadan, dia tu memang jiwa dia jahat lah. Siapa jahat? Iyalah, dia ikut syaitan. Betul tak? Sebelum masuk bulan Ramadan, dia ikut syaitan. Syaitan hasut dia ikut sampai dosa tu terkesan pada diri dia. Sebab tu orang yang masih lagi bila Ramadan tak semayang juga, memang dia jenis tak semayang lah. Tak boleh salahkan syaitan lah. Syaitan dah kena tambat. Salah dia. Dia tak puasa, dia tak semayang, dia tikam ekor, minum ketum, itu semua salah dia. Dia yang pilih jalan tu. Sama juga bila sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, marah juga. Maksudnya kita punya jiwa ni, kita kena banyak muhasabah. Banyak muhasabah, banyak istighfar, banyak renung-renungkan diri, belajar tahan marah. Boleh tak? Maksudnya jiwa kita tu memang agak kritikal lah. Boleh tak? Kemudian, dan sahabat Nabi tu bila disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang marah dia. Sebab sahabat ni jiwa dia bersih. Dia marah tu kerana syaitan yang goda dia, syaitan yang panaskan dia. Dia sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hilang terus marah dia. Kita kalau dah memang jiwa marah tu dah meresap dalam jiwa kita, kerana kita selalu sangat bila marah sikit je kita bersikap berlebih-lebihan. Bila marahnya kita layan marah tu, maka layan marah itu akan menjadi jiwa kita. Dan kita boleh hilang, tapi kena mujahadah. Tiap kali marah, tahan diri. Sebut a'udzubillah dan tahan diri. Sebut a'udzubillah dan belajar tahan diri. Sahabat Nabi sebut a'udzubillah, hilang terus. Baik, pasal jiwa dia bersih. Kemudian, maka jika tiada berhenti marahnya dengan ini perkataan, maka hendaklah ia duduk jika ia berdiri. Kalau tengah berdiri, duduk. Boleh tak? Rasanya macam awal kita asap. Betul tak? Asap berapa? 4.17. Kita kena gunting awal tuan. Boleh lah. Saya ingat ada 4 suku ni. Okey, kita berhenti di sini. Boleh kan? Lagi satu. Kenapa mula 3 suku? Syarat? Oh, okey, tak apa. Tak apa, kita macam biasalah start pukul 3 lah, kalau tak ada apa-apa lah. Jadi saya ingat saya berhenti lah tuan. Kita ada asap awal ni. Jadi insyaAllah